Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Fiqh manhaji ini iaitulah fiqh yang tersusun berdasarkan kepada mazhab al-Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alal jami'. Perbincangan kita dalam Kitabul Hibah. Al-Hibah dengan makna anugerah pemberian. Apa benda yang kita boleh beri kepada orang dan bagaimana syarat orang tu nak menerima barang yang diberi. Kita telah bincang tajuk yang lepas iaitulah tentang hikmah, tentang rukun dan syarat anugerah itu. Kemudian al-umrah wal rukbah, beri secara duduk sehingga habis homo dan sebagainya. Perbincangan kita pada kali ini dalam bab yang ketiga, dalam rukun yang ketiga, iaitulah barangan anugerah. Kita telah tahu dah rukun hibah ni ada 3. Yang pertamanya al-wahib. Al-wahib mana orang yang memberi itu mesti syarat-syarat dia yang cukup sempurna akal dia. Tidak kata orang beri itu bukan orang bodoh dan sebagainya. Yang kedua sirah. Sirah akad tu kena ada sirah. Yang ketiganya barangan anugerah. Bukan semua benda kita boleh beri kepada orang. Ada bendanya kita tak boleh beri kerana bukan hak kita ataupun barang itu tidak ada nilai dari sudut syariat. Rukun yang ketiga barangan anugerah. Rukun akad anugerah yang ketiga ialah barangan yang dianugerahkan. Kaedah bagi masalah ini ialah adalah kaedah dia pakai apa? Annama jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Ini kaedah dia. Segala barangan yang boleh dijual beli boleh dijadikan barang anugerah. Ini kaedahnya. Kalau benda tak dijual, nak bagi anugerah orang pun tak boleh. Sebab benda tu tak ada nilai. Segala barangan yang boleh dijual beli boleh dijadikan barang anugerah. Dari sini kita boleh simpulkan bahawa syarat-syarat barangan yang dianugerahkan ialah yang pertama, wujud ketika anugerah. Benda yang kita nak beri kepada orang ni, biar benda tu ada sekarang waktu nak bagi tu. Tidak kata tangguh, boleh repair, tahu repair baru ada. Itu tak jadi. Tidak sah menganugerahkan barangan yang tidak wujud ketika penganugerahan, kerana kesan akad anugerah ialah pemindahan hak milik serta-merta. Dia masalah hibah ni, kita dah bagi tahu, hibah ni berbeza dengan wasiah. Wasiah berpindah hak milik bila mati. Anugerah berpindah hak milik sekarang. Waktu tu juga bagi. Dan dia ada syarat dia lagi yang kita dah belajar, iaitu syarat qabul. Mesti diambil. Penerima itu kena terima bagai itu. Dalam keadaan pemindahan membabitkan barangan yang tidak wujud, maka anugerah tersebut batal. Contohnya, barangan yang mahu dianugerahkan ialah buah yang bakal dihasilkan oleh pokok kurma miliknya. Pokok durian milik kita, pokok rambutan pada tahun itu. Contohnya kita saya akan beri pada awak buah rambutan ni, pokok ni. Ataupun anak kambing yang akan lahir pada tahun itu. Hukum barangan yang pada hukminya, pada dasarnya tidak wujud, sama dengan hukum barangan yang pada hakikatnya tidak wujud. Jadi hukumnya tak wujud lagi benda tu, dengan hakikat tak wujud sama dalam masalah ini. Contohnya, jika pemberi anugerah menganugerahkan anak kambing yang masih dalam kandungan atau susu yang masih dalam pundi susu, anugerah ini tidak sah walaupun dia diberi kuasa untuk menerimanya apabila anak kambing itu dilahirkan atau susu itu diperah. Hak tadi hukmi. Hukmi itu maknanya benda memang tak wujud terus. Kalau nanti saya akan bagi awak buah durian ni. Buah durian ni sedap. Contohnya kita akan beri. Tak tahu lagi buah ke tidak. Bunga pun tak lagi. Ini hukminya memang tak ada. Dari segi hukum tak nampak. Tapi yang hakikatnya sudah ada dalam perut mak dia. Kambing ni sudah ada.
Doktor haiwan cek tengok ultrasound kata ada anak dalam tu contohnya. Tapi kalau beri anak tu tak jadi. Kerana dia tak boleh terima sekali selalu. Tak jadi anugerah lagi. Jadi ini kerana tiada ukuran untuk mengesahkan hak milik serta-merta kerana susu dan janin dikategorikan sebagai barangan yang tidak wujud ketika akad. Disebabkan ia mungkin wujud dan mungkin tidak. Boleh jadi anak tu gugur. Boleh jadi susu tu tak ada susu pun. Dia punya labu susu bekak je. Ini kerana perut kambing yang bunting, kemungkinan kerana mengandung dan kemungkinan kerana sebab yang lain, kembur perut ya. Begitu juga kantung susu yang kelihatan penuh, kemungkinan kerana susu dan kemungkinan kerana sebab-sebab lain. Jadi kemungkinan itu ada, oleh kerana ada kemungkinan, maka batallah, gugurlah dia punya hak dia. Selain itu, pengesahan hak milik yang bergantung kepada sesuatu akan berlaku tidak dapat dilakukan. Nak laku macam mana? Benda belum ada. Ini kerana pemindahan hak milik melalui anugerah tidak boleh ditangguhkan kepada waktu tertentu. Kita dah belajar ada tentang anugerah ni. Yang pertamanya, bila beri itu kena ambil selalu. Kalau beri itu ambil lah, saya bagi pada awak benda ni. Tak apa, relax tu, hati kita ambil. Dia tak bagi ambil, kita boleh beri ke orang lain pula. Sebab dia belum menerima lagi benda tu. Itu perbeza dia. Yang kedua, barangan tersebut mestilah barangan yang bernilai. Yang syarat yang pertama tadi, benda tu ada. Yang kedua, ada nilai mengikut Islam. Jangan ada nilai mengikut manusia. Ada nilai mengikut manusia, semua benda ada nilai. Apa tak ada nilai atas dunia hari ni? Berapa tak ada? Benda busuk ke, benda buruk ke, benda apa saja kotor najis pun ada nilai. Tidak sah menganugerahkan bangkai atau darah atau khinzir atau arak atau haiwan buruan oleh orang yang berihram. Jadi orang ihram, pakai ihram ni, dia pergi buru, dia tak boleh. Atau buruan tanah haram, kita pergi ke Mekah tangkap. Jumpa bawa merpati dia ke apa, tangkap. Kerana semua barang ini tidak diakui sebagai barangan bernilai oleh syarak. Mungkin tuan-tuan akan tertanya-tanya di sini tentang darah. Darah di sini maksudnya darah untuk dimakan. Darah untuk digoreng. Orang boleh ambil darah dia beku. Bila dia beku dia boleh makan. Macam bagaimana orang dimakan oleh orang-orang yang tidak Islam. Adapun darah, tabung darah yang di hospital tu, itu cerita lain. Itu penggunaan seperti ubat-ubatan dan dianya bukan diguna pakai untuk orang biasa. Doktor bukan semua orang pergi hospital dia beri darah. Beri darah tak bagi. Bila terdesak, darurat, baru dia beri darah orang itu. Itu dia panggil dalam keadaan lain. Kerana itulah perbahasan panjang di kalangan ulama tentang harus pemindahan darah ni. Harus tak harus. Kerana dia panggil, kalaulah bangkai boleh makan. Bila orang yang terdesak, tak ada makanan lain, bangkai boleh makan. Arak boleh diminum dalam keadaan terdesak. Jadi apalah dengan darah? Boleh dipindahkan kepada orang lain kerana terdesak. Doktor kata tidak ada jalan lain lagi. Darah dia tidak cukup. Kerana begitu banyak keluar darah dan sebagainya. Pada waktu itu dipanggil dalam keadaan tawarik, keadaan emergency yang terdesak, itu hukum lain. Jadi pemindahan darah itu boleh. Cumanya masalah nak jual darah itu boleh tak boleh. Jadi apakah kita boleh jual darah? Kerana timbul masalah darah ni najis ke tidak najis. Jadi macam-macam kita bahasa panjang. Mungkin kita masuk dalam ilmu perubatan nanti. Dalam perubatan perbahasan tentang perubatan dalam Islam. Bagaimana kita minggu lepas cerita, Ana telah pergi ke hospital Pulau Pinang 2 hari. Dia buat seminar hospital mesra ibadah. Program ini cantik. Dan Ana telah diberi kesempatan bercakap mengenai maqasidus syariah di dalam ilmu perubatan. Kita betul ke tahqiq satu. Hari yang kedua betul ke tahqiq tentang fiqh taisir. Bagaimana fiqh nak memudahkan orang-orang sakit ini beribadat kepada Allah SWT. Bila orang sakit tak sama dengan orang sihat. Jadi ada kalanya dia tak boleh guna air, ada kalanya boleh guna air tapi terlalu air yang diguna tu sikit ya penggunaan. Ada kalanya dia boleh bangun salah, ada kalanya tak boleh bangun dalam keadaan wayar yang penuh. Jadi itu dia panggil fiqh taisir di sini, perlu diperbahaskan. Jadi cantiklah hospital Pulau Pinang dengan Universiti Sains. Jadi Pulau Pinang dia anjur convention hospital mesra ibadah. Jadi hospital kita ni boleh buat juga. Propose staf-staf kita ni bagaimana nak
nak ajar, nak memesrakan biar hospital tu jadi tempat orang boleh beribadat situ. Yang jadi terbalik hari ni, hospital ni menjadi tempat orang dapat lesen. Lesen apa? Lesen tak semaya. Bila kita pergi tanya dia kenapa tak salah? Sakit. Tu jawapan dia sakit. Sakit tak sakit pun tanya orang misi akak nasi dah habis dua minta nambah lagi. Waktu nak semaya sakit. Dia. Baiklah. Jadi oleh kerana pemilihan darah ni bukan satu tajuk yang kita hari ni. Yang pentingnya darah maksud di sini maknanya darah yang biasa digunakan. Adapun darah kita derma darah ni itu masuk dalam bab lain, dalam bab inqaz, dalam menyelamatkan nyawa seorang manusia. Ini termasuk dalam maqasidus syariah. Maqasidus syariah ni, syariah ini nak jaga agama, nak jaga nyawa. Di antara jaga nyawa tadi ni termasuklah kita beri derma darah kita ni. Jadi darah kita ni ikut doktor kata kalau kita derma tidak rugi. Dia mari hak lain pula. Kalau tak derma pun duduk situ ya dia macam air telaga. Ibarat derma darah ni seperti telaga. Pergi. Kalau kita pergi karang air ambil, dia naik lain pula. Kalau kita tak cabut air dia tu, naik tak naik. Duduk krisis, duduk beku situ ya. Itu ibarat dia. Baik. Yang ketiga, mestilah daripada hak milik pemberi. Kalau kita nak bagi bagi orang jangan dia duduk cokoh tepi kedai orang. Silakan ambil. Jadi ambil mana bagi orang tak. Tidak sah menganugerahkan sesuatu yang bukan milik pemberi. Contohnya barangan awam. Tengok di bawah tu. Barangan awam di sini merujuk kepada semua barangan yang boleh dihak milikkan oleh semua manusia. Contohnya hayawan darat atau laut. Mana kita duduk di laut, silakanlah ambil ikan dari sungai ni. Bukan hak kita. Kita sendiri nak makan, bukan kena tangkap dia, kena kain dulu. Jadi hidup buah besar tepi sungai. Rumput atau sebagainya yang tidak bertuan. Jadi kita kata ambillah rumput ni tak. Oleh itu tidak sah menganugerahkan barangan seumpama ini kecuali setelah dihak milikkan kerana barangan ini tidak bertuan. Mana kalau kita nak bagi pada orang, pergi tangkap dulu kain dulu ikan tu, buka dulu ikan tu naik, habis ikan. Baru jadi anugerah. Kalau baru cokoh tepi laut, silakan. Boleh jadi keadaan ini berbeza dengan kolam. Kalau kita pera ikan dalam kolam tu hak kita. Dan ikan ni memang tak lari dah. Jadi kalau orang mari rumah kita, boleh sila ambil ikan dalam kolam. Kain tangkap dan sebagainya. Itu termasuk dalam anugerah kita juga. Tapi kalau begitu hak awam itu maksudnya hak sungai tu. Ikan dalam sungai hidup beri kau kat situ. Ni sokoro dia kata jadi pak mandi mana pula dia ni hidup bagi ikan dalam sungai tu. Baik. Habislah kita syarat yang tiga rukun yang ketiganya barang-barang. Kemudian di sini dia tengok pula jenis barang itu macam mana pula. Jadi tak habis cerita kita ni memang panjang. Bab anugerah ni agak panjang sikit, tak apalah kerana dia berkait dengan kehidupan. Anugerah barangnya yang digunakan pada barangan lain atau bercantum dengan benda lain. Barang ni bertakut dengan hak lain, dengan benda lain. Macam mana nak buat? Berdasarkan kepada kaedah sebelum ini, semua barangan yang boleh dijual boleh dianugerahkan. Jadi bagaimana keadaan dia? Dengan ini beberapa perkara perlu dilihat. Yang pertama, jika barangan tersebut bercantum dengan barangan lain yang boleh dipisahkan tanpa menimbulkan sebarang kemudaratan dan tidak berisiko, tidak ada gharar, tidak ada penipuan, penganugerahan tersebut sah kerana ia boleh dijual. Jadi ada benda sambung tapi boleh dipisahkan. Contohnya pemberi menganugerahkan selori tanah atau kain yang tidak akan mengurangkan nilainya jika dipotong. Jadi tanah kita ni ada. Awak nak ambil tanah saya ni. Bukan ambil 2-3 kaki tanah tu. Ambil tanah dengan lori dia bawa pergi. Tak ada apa tu. Ataupun kain yang panjang ambil. Kain tu sambung satu kayu. Tapi kalau sekerak 2-3 meter untuk buat baju, boleh. Maka sahlah pemberian dia. Yang kedua, jika barangan tersebut bercantum dan tidak boleh dipisahkan tanpa menimbulkan kemudaratan. Contohnya pemberi menganugerahkan separuh pedangnya. Awak nak pedang, ambil, kita bagi 2 sekerak. Nak buat apa dia pedang jadi ketok gitu? Pedang kudung. Ataupun ia sukar dipisahkan atau berisiko, mempunyai gharar. Contohnya pemberi menganugerahkan bulu yang ada pada badan kambing. Bulu yang dianugerahkan dan badan kambing sukar dipisahkan kerana bulu ini perlu dicabut dan ini tidak boleh dilakukan. Jadi kalau lepas kita kerak bulu semua tak tepat, ambil ini tak apa. Macam kita cerita tadi, mana benda tu kena ada dah.
Selain itu, mungkin akan tumbuh bulu baru dan akan bercampur dengan bulu lama yang diberikan. Jadi payahlah kalau kita, saya bagilah bulu dah atas kambing ni, tak boleh. Kena kerak dulu bagi. Dan menyebabkan ia tidak boleh dibezakan. Ini menyebabkan wujudnya risiko gharar dalam keadaan anugerah tersebut tidak sah kerana barangan tersebut tidak sah dijual. Mana boleh kita jual bulu atas belakang kambing? Apabila pemberi menganugerahkan buah yang berada di atas pokok, jika biasanya buah-buahan ini akan bercampur dengan buah-buahan baru, anugerah tersebut tidak sah kerana sukar untuk memisahkannya. Jika mudah dipisahkan, anugerah tersebut sah. Manakala buah yang jenis bertandan, ambil tandan ni, keluar hak baru balik atas tu tak kira, tu jangan ambil. Itu boleh dipisahkan. Contoh-contoh di atas adalah barangan yang bercantum dengan barangan lain. Ini contoh. Bila bagi barangan yang digunakan pada barangan lain pula, contohnya rumah yang mempunyai perabot milik pemberi. Kita nak bagi rumah tapi barang-barang dalam rumah banyak lagi. Ataupun kenderaan yang membawa muatan, bagi kereta penuh dalam tu dengan barang-barang. Atau pokok yang berbuah. Semua anugerah ini dibenarkan dan sah kerana barangan yang dianugerahkan dengan barangan yang lain itu boleh dipisahkan. Apa susahnya? Dah nak ambil kereta, ambil buahlah barang tu waktu. Nak rumah, buahlah perabot-perabot tu. Tanpa sebarang kesulitan dan tanpa sebarang risiko. Selain itu barangan ini boleh dan sah dijual. Jadi benda-benda yang terpisah macam ni boleh kita ambil. Kita berpindah kepada tajuk lain, dipanggil anugerah hibatul musya'. Hibatul musya' ni anugerah barang dengan cara tak ditentukan. Ambil gitu ya. Macam mana nak buat ni? Anugerah barang yang tidak ditentukan musya'. Sebagai contoh, seseorang yang punya bahagian yang tidak ditentukan dalam satu barangan, dan bahagian ini dianugerahkan kepada seseorang. Contoh lain, seorang pemilik menganugerahkan miliknya kepada dua orang atau lebih. Anugerah ini dibenarkan dan sah kerana barangan ini boleh dijual beli. Dengan ini, penerima menerima barangan tersebut keseluruhannya dan dia memperolehi bahagian yang dianugerahkan kepadanya, sementara bakinya diletakkan dalam amanahnya. Jadi alasan bagi hukum ini ialah hadis Abu Qatadah. Jadi hibatul musya', mana barang kita ni kita beri pada orang. Ni hak dia saya ni. Jadi awak nak mana-mana ambil. Jadi dia kata boleh lagu ni, kerana walaupun tidak ditentukan, tapi bahagia itu semua bahagia kita. Hadisnya, satu cerita dalam hadis ini riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, suatu hari saya duduk bersama dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah rumah di pertengahan jalan ke Mekah. Jadi panjang cerita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di suatu tempat mendahului kami. Mereka semua sedang berihram, tetapi saya tidak. Orang lain pakai ihram, Abu Qatadah tidak berihram. Ketika itu mereka ternampak seekor keldai liar. Keldai liar ni apa benda? Bukan dongki, bukan keldai bodoh tu. Tu dipanggil keldai kampung. Tu tak boleh makan. Haram itu. Sebab dia bodoh. Mana kalau kita makan keldai ni, lepas kita jadi tak sedih kepada dia juga. Keldai itu bodoh. Bodoh pun baik lah. Orang panggil jenis bodoh baik. Budak-budak boleh main rukang hantar belakang dia, buat jalan. Tak apa dia. Dan suara dia kuat. Kalau dia bertepik, suara kuat. Kerana itulah ulama-ulama tarbiyah mengatakan bahawa kalaulah kita ni dengan suara kuat melau ni menunjukkan kita hebat, hujah kita betul, maka yang paling kuat sekali dalam segi hujahnya Heman lah. Apa ni? Keldai kan pasal suara dia kuat tapi dia bodoh. Nak jadi ada kalanya tak semesti orang suara derah tu ceramah derah sampai 3 km dengar tu. Sudah ada kala boleh jadi derah melau ya, isi tak ada. Buat takbir boleh. Boleh jadi orang lain yang cakap slow perlahan tapi mempunyai makna, isi kandungan kata-kata dia tu banyak. Ini cerita kan nak banding dengan himar. Yang boleh makannya dia panggil himarul wahsi. Himar wahsi ni keldai liar yang kita dalam bahasa moden dia panggil zebra, kuda belah tu. Itu himar wahsi. Jadi Abu Qatadah ni tengok ada himar wahsi. Saya pun sedang sibuk membaiki kasut saya. Dan mereka tidak memberitahu saya mengenainya. Dia duduk baiki kasut dia, tak tengok.
himar wahsi lalu. Orang yang pakai ihram tak boleh kacau. Sebab haram orang dalam ihram beru hayawan. Jadi dia duduk bagi kasut. Walau bagaimanapun mereka mahu kalau boleh saya melihatnya. Dia kaedahnya orang dalam ihram tak boleh beritahu kepada orang yang tidak berhak. Lalu dulu. Kalau kita tunjuk gitu, dia pergi tangkap tak boleh makan. Sebab kita sekutu dengan dia. Share dengan dia dalam menangkap haiwan tu. Dalam keadaan kita berihram. Ihram ni pantai larai 13 ni. Salah satu daripadanya tak boleh buru je. Jadi buat orang pakai ihram ni kat Allah dia kata Abu Qatadah ni tak jengok nak tengok himar wahsi lalu kat dia. Abu Qatadah ni pandai tombak. Nak bagi tahu takut jadi haram makan. Duduk main dah ada lagu pergi dalam himar terlepas ni. Kemudian saya berpaling dan ternampak keldai itu. Jadi dia sendiri nampak. Lantas saya bangun dan memasang pelana kuda saya. Saya tunggang tapi saya terlupa cemeti dan tombak. Terlupa dia punya alat pedang dia. Saya berkata kepada mereka, ambillah saya cemeti dan tombak saya. Tolong ambil. Dia tak tahu orang ihram tak boleh apa-apa. Nak tolong hola senjata pun tak boleh. Nak tunjuk pun tak boleh. Mereka menjawab, tidak. Demi Allah kami tidak akan membantumu sama sekali. Tak boleh membantu. Saya marah. Baik yang Abu Qatadah ni radhiyallahu ta'ala marah dia. Lalu saya turun dan mengambilnya. Selepas itu saya tunggang kuda saya dan berjaya mengikat keldai ria tadi serta menyembelihnya. Ada dia ikat. Selepas itu saya bawa keldai yang telah disembelih itu. Mereka mengerumuninya dan memakannya. Waktu sudah sembelih boleh makan sebab dia sembelih, dia tidak ihram. Walau bagaimanapun selepas itu mereka merasa was-was kerana mereka makan sedangkan mereka berihram. Sudah ragu dah pula dah. Makan dulu, lepas ni tu baru sudah kita macam mana ihram ni boleh ke tak boleh. Baru nak pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun pergi dan saya sembunyikan bahagian lengan. Dia ambil separuh lengan hak somel ni, dia tak simpan. Takut-takut boleh makan nanti nak pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami bertanya baginda mengenainya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, adakah ia masih ada bersama kamu? Ada lagi. Kau tak makan lagi ada? Saya menjawab, ya. Lalu saya holorkan kepada baginda bahagian lengan tadi dan baginda memakannya sehingga habis walaupun baginda berihram. Jadi jelas di sini dalam masalah ini, kalaulah hayawan itu diburu oleh orang yang tidak ihram tanpa penyertaan daripada kita, tunjuk pun tidak, isyarat pun tidak, holos jatuh pun tidak, maka orang ihram boleh makan. Jadi mana dalilnya tentang hibatul musya' ni? Hadis ini menjadi dalil anugerah bahagian yang tidak ditentukan dibenarkan. Kerana dalam hadis ini Abu Qatadah adalah pemilik buruan dan dia memberikan bahagian-bahagian yang tidak ditentukan kepada para sahabatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengesahkan apa yang mereka lakukan itu. Mana Abu Qatadah ambil. Jadi ada hak makan kaki, kepala. Dia taruh dia ni pohon. Tangan zebra ni taruh untuk nak makan. Yang kedua hadis riwayat Imam Malik, An-Nasai dan Ahmad daripada Umair Ibn Salamah Ad-Damri daripada Al-Bahri. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Mekah dalam keadaan berihram. Apabila tiba di Rauha, mereka memperolehi himar wahsi, kuda liar ni yang disembelih. Lantas mereka memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Baginda bersabda, biarkan, mungkin tuannya akan datang. Lalu Al-Bahri, tuan keldai itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, himar wahsi itu terserah pada kamu. Jadi ikutlah nak buat apa ambil. Saya tidak ihram, ambil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar dan Abu Bakar membahagi-bahagikannya sesama sahabat. Menurut mereka, hadis ini jelas mengesahkan akad anugerah bahagian yang tidak ditentukan. Ini kerana seseorang telah menganugerahkan kepada semua. Jadi kita nak contoh tadi tentang kita beri satu benda kepada dua orang. Jadi kita kata awak dua orang ni ambillah bahagian ni, saya bagi anugerah. Dia tak bagi tahu di sebelah atas sebelah bawah. Maka dua orang itulah yang menentukan dia ni nak sebelah di sebelah kiri, nak sebelah kanan. Dua orang itu boleh ambil walaupun tidak ditentukan oleh tuannya sendiri. Mana hibatul musya' diberi secara sama secara bebas. Seperti kita bagi pada kawan-kawan kita, ambil ya. Seekor lembu ni saya bagi pada awak. Jadi dia pandai-pandai bagilah.
Oh, ni kata saya minat kepala, ambil kepala. Oh, ni minat kaki, minat ekor, ambil ekor. Itu hibatul musyaqqah. Yang ketiga, menurut mereka juga tujuan penganugerahan ini ialah pemindahan hak milik, dan hak milik adalah sah melalui penganugerahan bahagian yang tidak ditentukan. Boleh. Hukum ini sama seperti penganugerahan bahagian yang boleh diasingkan dan dibahagikan. Dalilnya ialah barang yang seperti ini sah dijual beli. Jadi jelas kepada kita dalam masalah ini. Masalah yang seterusnya ialah penerima anugerah, al-mauhub. Orang yang terima anugerah ni bagaimana pula syarat dia? Luzumul hibah bil qabd. Penerimaan anugerah itu maknanya orang yang diberi barang tu dia kena terima. Kalau tak terima, tak jadi lagi. Kita belum jadi milik dia. Ini kena faham betul-betul. Tak boleh kata tak apa, dah bagi lah, okey, saya bila-bila free saya mari ambil, tak jadi lagi. Dia kena terima selalu. Akad anugerah atau hibah ini tidak sempurna dan tidak berkuat kuasa. Hanya melalui penawaran dan persetujuan, ijab dan qabul dengan mulut saja tak jadi. Bahkan akad tersebut dianggap tidak dikuatkuasakan dilihat dari aspek pemberi anugerah. Dia tak jadi hak dia tu lagi kecuali dengan syarat ini. Oleh itu, dia ada oleh itu enggak boleh jadi. Dia boleh menarik balik anugerah tersebut dan menggunakannya berdasarkan kemahamannya. Mana lepas kita bagi ke orang itu tak ambil. Mari orang lain pula. Rezeki awak ni ambil. Esok dia tu mari, innalillah wa inna ilaihi raji'un, apa pun tak ambil malah. Jadi saja. Dia janji elak dia ni. Tak elak. Dah kamu tak ambil. Jadi ini masalah anugerah ni. Selagi anugerah tersebut masih berada di tangannya, dia berhak. Masih lagi jadi hak dia. Dia boleh tasarruf. Dengan ini hak milik penerima masih belum disahkan kecuali setelah dia menerima anugerah tersebut. Mana kalau benda tu besar, kita kena pergi ambil dulu. Kalau rumah ambil kunci, ni ada kunci tangan saya. Sah. Kalau apa benda yang perlu diangkat, contohnya barang-barang almari ke apa, kita pergi terima dulu. Saya terima dah ni. Tak payah pergi kau dah. Cuma nak pergi cari lori je. Nak dapat lori mungkin hari ni, mungkin esok. Driver lori bukan hak kita, dia ada tak free juga nak. Jadi hak milik penerima masih belum disahkan kecuali setelah dia menerima anugerah tersebut. Ini syarat. Akad anugerah ini sempurna dan berkuat kuasa hanya apabila anugerah tersebut diterima dengan syarat-syarat yang ditetapkan seperti di atas. Setelah itu hak milik anugerah tersebut menjadi hak penerima. Dia orang terima tak boleh tarik balik. Dalil anugerah ini tidak berpindah hak milik kecuali setelah diterima ialah ini kelebihan kitab kita ni, semua dia bawa dalil-dalil. Hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Jadi Hakim telah mentasahihkan hadis ini. Wa sahhaha isnadahu Al-Hakim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, baginda bersabda kepadanya. Nabi kata apa? Saya hadiahkan kepada Najasyi. Najasyi ni raja Habasyah. Raja hak baik ni, Malikul Habasyah. Ya, kita dengar cerita dia waktu mana? Waktu cerita hijrah dulu. Jadi Nabi kita berhantar hadiah ni kepada Najasyi sebab dia baik. Dia telah membela orang Islam yang begitu banyak hebat. Dulu kita sebut dah cerita Najasyi ni, tuan-tuan boleh tengok dalam satu filem, satu cerita yang dibuat nama dia Ar-Risalah. Ar-Risalah ni yang ada dalam CD hari ni, boleh tengok cerita dia. Dan memang menarik. Bahkan kalau kita tengok, rasa ada kesan. Sayu kita tengok bagaimana sahabat-sahabat kena azab, dan bagaimana Malikul Habasyah Najasyi ini seorang raja yang adil. Sewaktu beberapa orang sahabat pergi hijrah ke Habasyah, Quraisy hantar rombongan suruh pergi minta dengan Malikul Habasyah ni, minta ataklik orang-orang hak hijrah ni supaya mereka bunuh kerana lari daripada Mekah. Jadi seorang sahabat yang menjadi wakil ketua kumpulan itu telah berucap. Ini yang menyebabkan Malikul Habasyah ni terkedu. Dia kata, ya ayuhal malik, hei raja, tuanku kalau kita kan. Takkanlah kamu nak serah kami ni kepada Quraisy
supaya kami dibawa balik ke Mekah untuk diazab, diseksa. Sedangkan waktu kami datang dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menghantar kami kepada kamu dengan Nabi kita bersabda, di sana ada seorang raja la yuzlamu indahu ahad, yang tidak dizalimi seorang pun di sisinya, seorang raja yang adil. Jadi kami percaya kepada Tuhan. Jadi raja ni bila tengok dialog begini, yang menyebabkan dia terasa tak menasabah. Harapan yang begitu besar oleh Muhammad di Mekah, menghantar mari kawan-kawan dia jadi azab di Mekah untuk berlindung di negeri aku, tiba-tiba aku nak hantar balik. Jadi kedu Malikul Habasyah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cerita yang panjang, kita kena cerita tajuk lain baru sedap. Tengok dalam cerita Ar-Risalah tu memang boleh menarik untuk anak-anak kita tengok pun tidak jadi masalah, kerana dia cerita nampak dia tidak ada unsur-unsur yang karut sangatlah. Jadi ada setengah bila dia buat cerita jahiliah, joget jahiliah ngotiak ni tak ada. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hantar hadiah kepada Najasyi kerana dia seorang yang baik, raja yang telah berjasa kepada orang Islam. Beberapa aun minyak kasturi dan perhiasan. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku tahunya Najasyi ini telah meninggal dunia sebelum sampai hadiah tu kepada dia. Ini nak ceritanya, anugerah ni tak jadi milik orang itu walaupun kita dah hantar pergi, selagi dia tak terima. Saya juga merasakan hadiah yang saya berikan kepadanya itu akan dipulangkan. Jadi saya rasa ni Nabi ada mukjizat, ada wahyu. Nabi kata hadiah tu mungkin orang hak jo bawa tu akan bawa balik semula sebab Najasyi telah mati. Yang pelik lagi cerita Najasyi ni, waktu dia mati di Habasyah, jauh Habasyah ni Ethiopia dengan Madinah. Waktu tu tak ada SMS, tidak ada internet, tidak ada telefon. Nabi SAW keluar daripada rumah dia ke masjid, dan Nabi kita mengisytihar. Nabi kita isytihar di Madinah bahawa raja yang adil Malikul Habasyah Najasyi wafat pada hari ini, mati di Najasyi. Jadi telefon ada dah rupanya masa tu, handphone ni, SMS ni sudah ada masa tu. SMS malaikat bawa lah ni, tidak SMS Telkom ni tak jadi apa ni. Tak, kalau main ugut orang nak bunuh boleh tulis koseh-koseh je. Hijau yang budak-budak tak ada kerja, nak buat lah dunia nak kemat. SMS ni boleh berlaku. Wah baik pun dia boleh, kau nak kau apa boleh. Jadi Nabi kita isytihar, Malikul Raja Najasyi mati pada hari tersebut, dan Nabi kita telah melakukan salat jenazah, salat ghaib. Itulah dalil kita boleh semaya jenazah ghaib ni berdasarkan kepada hadis Najasyi. Jadi bila Nabi kita beritahu barang yang aku kira pada Najasyi akan hantar balik, dan memang balik semula ke Rasulullah, apabila hadiah itu dipulangkan kepada saya akan menjadi hak engkau atau hak kamu semua. Nabi kata kalau balik semula hadiah tu, aku akan bagi pada Ummu Salamah dan juga bagi kepada isteri-isteri yang lain. Jadi menunjukkan bahawa barang yang kita beri pada orang, contohnya kita post lah sekarang ni mudah, ambil satu sapu, tulis surat dalam tu 10,000 cek saya beri kepada awak sebab awak orang baik. Takdir Allah SWT nya orang tu tukar rumah, postman hantar balik cek tu, tak apa, jadi hak kita lagi, walaupun kita dah hebat dah bagi pada orang, pasal dia tak terima. Ni kita panggil realiti semasanya lagu itulah. Maknanya kita hantar lagi benda tu, hantar balik, berlaku tak berlaku, post hantar balik ke rumah kita banyak sekali berlaku, salah alamat, tak jumpa cari tuan, macam-macam cerita lagi, maka boleh kita terima. Akhirnya berlaku sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Najasyi radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala meninggal dunia. Apabila hadiah tersebut dipulangkan, baginda memberikan setiap istrinya 1 aun minyak kasturi, dan selebihnya diberikan kepada Ummu Salamah, sementara perhiasan tadi diberikan kepada Ummu Salamah sebagai hadiah perkahwinan dia. Jika akad ini begitu juga dengan hadiah berkuat kuasa sebelum penerimaan, sudah tentu Nabi SAW tidak bersetuju menerimanya semula. Takkan Nabi kita ambil balik benda dia bagi korang. Sudah tentu baginda akan menyerahkan kepada waris Najasyi, kerana ketika itu ia menjadi sebahagian pusaka. Dengan penerimaan semula oleh Nabi SAW ini menunjukkan hak milik anugerah ini bukan milik penerima sebelum dia menerimanya. Jelaslah kepada kita, sangat jelas dalil cerita ni. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta daripada Aisyah, isteri Nabi radhiyallahu taala anha. Dia berkata, Aisyah kata apa? Abu Bakar As-Siddiq telah memberikan kepadanya harta sebanyak 20 wasak di Rabah. Rabah itu nama tempat dia.
Sebelum kematiannya, Abu Bakar berkata, demi Allah, wahai anakku, tiada siapa yang lebih saya suka dia hidup kaya selepas kematian saya selain engkau. Kata Kak Aisyah. Dan tiada siapa yang lebih saya sedih jika dia hidup miskin selepas kematian saya selain engkau. Saya telah berikan kepada engkau 20 wasaq. Jika engkau ambil akan ada sana berapa gram wasaqnya di bawah tadi. Jika engkau ambil dan menjaganya, ia adalah milik engkau. Jadi kalau mu ambil dah benda tu jadi milikmu. Tetapi hari ini, oleh kerana kamu tak ambil lagi, saya pun nak mati dah. Ia adalah harta waris. Jadi kerana harta tersebut tidak diterima oleh Aisyah, sebelum kewafatan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia akan bertukar menjadi harta pusaka. Nak jadi wasiat susah. Sebab la wasiyata li waris. Tak boleh wasiat kepada waris. Waris terima pusaka, tak boleh terima wasiat. Jadi tak payah kita sayang anak kita wasiat lagi. Hak ni wasiat ni anak aku, hak saya. Hak lain ambil pusaka, tak jadi. Dalam bab pusaka ni kita akan masuk dalam juzuk yang seterusnya insya-Allah. Mereka ialah 2 saudara lelakimu dan 2 saudara perempuanmu. Bahagikanlah harta itu mengikut kitab Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, saya berkata, bapakku, ayahandaku, demi Allah, jika ternyata begini dan begini sudah tentu saya akan meninggalkannya. Saya tak akan ambil lah. Cuma yang ada hanya Asma, kakak dia. Siapakah seorang lagi? Siapa dia seorang lagi? Anak muda Abu Bakar. Boleh jadi anak dengan mak lain. Abu Bakar berkata, anak dalam kandungan binti Kharijah. Dia betul dia ada anak isteri yang lain. Saya rasa anaknya itu perempuan. Jadi kata Abu Bakar. Pemberian di sini ialah pemberian tanpa sebarang gantian, iaitu anugerah. 20 wasaq yang diberi itu, jumlah harta tersebut, wasaq adalah ukuran yang bersamaan dengan hampir 140 kilogram. Banyak juga tu. Rabah, nama tempat yang terletak berhampiran dengan Madinah, di pertengahan jalan menuju ke arah Syam, ke arah Syria. Hadis ini menjelaskan bahawa menunjukkan anugerah tidak menjadi hak milik penerima, melainkan setelah dia menerimanya. Jadi itu di antara perkara yang dibahaskan di sini. Kemudian hadis yang ketiga dalam masalah ini, kita habis tali ini, mengapa para bapa, hadis riwayat Malik daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala katanya, mengapa para bapa yang menghadiahkan anak-anak mereka sesuatu hadiah, kemudian mereka tidak menyerahkannya? Hari ini berlaku ke tak berlaku? Ramai ayahnya suruh anak ambil tukar nama gitu ya. Anak dia tak tahu mana apa harta tu. Jadi ke tak jadi benda ni? Bila mati, siapa tanya tutup tersaka? Dak, hak ni saya punya. Nama saya. Hari ni ada orang telefon masalah. Ayah dia tak pandang lagi ke bank. Buh nama anak. Buh nama anak perempuan dia. Duit di bank. Lepas tu dia guna. Mati dah ayah. Kata, nak mana? Saka. Dah guna dah tu, tolak bagi dia. Main-main orang lah. Tidak kata dia pegang duit ayah dia tu pemegang amanah. Bukannya boleh guna. Dah orang tua ni tak reti nak pergi ke bank. Sebagi ke bank katanya tak kena cocok lak lain dah. Nyambil orang. Jadi suruh anak dia pegang. Allahu akbar. Masalah amanah di akhir zaman ni berat tuan-tuan. Jadi tengok cerita sini. Umar marah ni. Kenapa dia kata bagi pada anak tak ambil? Jika anak salah seorang daripada mereka mati, dia akan berkata, harta ini masih di tangan saya dan saya tidak berikannya kepada sesiapa pun. Apabila dia hampir mati, dia berkata harta itu untuk anak saya. Saya telah pun berikan kepadanya dahulu. Jadi kalau anak-anak dia mati dulu, dia kata aku buh nama dia ya, bukan hak dia. Tak boleh terima pusaka cucu dia. Kalau dia mati dulu, dia tak apa. Asal nama dia dah laku ke dia. Dia main pun tak main pusing gini. Tak jelas keadaan. Jadi sesiapa yang memberikan hadiah tetapi tidak menyerahkan kepada orang yang diberikannya, dan apabila dia mati, hadiah itu diserahkan kepada warisnya, pemberiannya itu tidak sah. Ingat baik-baik. Mana-mana orang yang tukar nama kepada anak, tukar nama atas kertas ya, tak pernah pergi tengok rumah, tak pernah dia urus harta benda, ingat baik-baik. Kalau mati, serahkan harta itu kepada adik-beradik kerana dia jadi harta satu. Ini di antara isu yang banyak jadi hari ini. Setengah tu nak lagi duit. Tama-tama sekali ahli-ahli perniagaan. Dia minta maaf lah kalau ahli perniagaan. Biasanya kalau dia tahu dia akan diterlibat dengan kes, akan bankrupt, tak nak bayar hutang bank, harta-harta aset yang ada ni terus dia tukar pada nama anak. Maksud bank nak cari harta dia, nak bayar balik hutang tu tak ada dah. Nama ni, harta ni, rumah ni
anak orang ni, tanah ni anak tu. Jadi bila mati, sedangkan dia tak bagi pun pada anak-anak. Bila mati, apa nak jadi dengan tanah-tanah? Rumah-rumah yang ditukar nama ni, apa nak jadi? Bukan bertukaran nama, hak milik betul. Buat lagi nama saja. Ini timbul lagi dalam masalah isu anak angkat. Takut tak boleh sakar anak angkat, beri nama. Kalau aku mati dulu pun nama dia ada. Kalau dia tak mati pun, dia termati dulu, dia boleh tarik balik. Ini macam cerita Sayyidina Umar bin Khattab ini. Jadi oleh kerana cerita ni panjang, dan masa kita telah tamat, insyaAllah, supaya penerimaan itu sah dan anugerah tersebut berkuat kuasa, beberapa syarat perlu dipenuhi. InsyaAllah kita akan sambung di dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.